Hai, salam kepada semua. Apa khabar? Hari ni nak cerita sikit pasal D&D, Drunken Drive. Makin banyak kes yang kita dengar setiap hari kan. Almost setiap hari kita ada je dengar kes yang kononnya melibatkan pemandu Drunken Drive sampai kehilangan nyawa, kecacatan seumur hidup, ICU, macam-macam. First of all, saya ingin mengucapkan takziah kepada keluarga-keluarga mereka yang terlibat dalam kemalangan ni. My biggest condolences for them. Saya bersimpati dengan keluarga mereka, kawan-kawan mereka. Sebab kita tahu orang yang meninggal tu mungkin ketua keluarga tu, orang yang paling penting dalam keluarga tu. Source of income, semuanya dia lah punca pendapatan keluarga tu. Kita tahu, betul tak? Kalau orang sampai lewat malam tu boleh bawa motor nak hantar barang, nak hantar makanan tu, kira memang betul lah dia tengah cari income. Dia tengah cari pendapatan tambahan kan. For sure untuk family dia. Saya pun seorang rider juga. Saya bekerja naik motosikal. Tak tahu lah bila pula masanya tiba untuk orang macam saya ni. So kita berharap je lah benda tu tak berlaku kat kita. Tapi masalahnya kat Malaysia ni kan, kita tak boleh ikat apa-apa. Tak ada yang mustahil, betul tak? Kita kena hentikan benda ni sebelum tu benda tu berlaku kat orang, melibatkan orang kita atau nyawa kita sendiri. Sampai bila kita nak tengok benda ni berlaku sekeliling kita? Kita tak boleh fikir macam selagi benda tu tak berlaku kat aku, why should I bother? Ingatlah, kalau rumah jiran tu tengah terbakar, tak lama lagi rumah kau pun akan terbakar juga. Kena sambar api juga. Jadi, jangan fikir benda tu kat rumah sebelah je. Kita pun kena concern pasal diri kita. Betul tak? Kononnya sekarang dah ada banyak soal selidik nak hapuskan, bukan nak kata hapuskan lah, nak mengharamkan penjualan arak kat Malaysia. Dia cakap arak ni punca untuk segala benda kemalangan-kemalangan ni. Kalau ikutkan secara teorinya memang betul lah, saya setuju. Sebab arak tu yang menjadikan orang tu mabuk dan sampai melibatkan kemalangan. Tapi kalau fikir secara mendalam, betul ke arak tu yang jadi isu sebenarnya? Bagaimana dengan mentaliti orang? Macam mana pula kalau bukan orang tu mabuk disebabkan arak? Kes benda lain ke, benda yang boleh memabukkan dia kan, betul tak? So, yes, this is an individual. Ini masalah individu. Saya pun antara orang yang sebenarnya yang mencadangkan supaya arak stop in Malaysia. Arak diharamkan di Malaysia. Saya antara orang yang bersetuju dengan pendapat tu. Tapi kalau fikir secara logik, benda tu memang penyelesaian sepenuhnya ke? Macam mana kalau orang dah beralih ke benda lain pula? Ada juga yang pernah tanya, kau rasa kalau aku tutup kilang arak tu, benda ni dah settle? Betul juga kan? Logik lah. So macam mana? Apa penyelesaian dia? Rasa-rasa korang lah. Sebab saya ada juga kawan-kawan yang macam dia orang ambil minuman keras tapi dengan penuh etika. Macam mana pula ambil minuman keras beretika? Dia orang ambil kat indoor, tempat masing-masing. Contoh macam di rumah, sama kenalan. Lepas tu, lepas habis minum, lepas dah mabuk apa semua, dia orang lepak rumah je. Tak keluar mana-mana. Tak gaduh, tak pergi mana, tak drive, tak apa. Tak menyusahkan diri sendiri dah, tak menyusahkan orang lain. Itulah minum secara beretika. Dan saya sedar, penyelesaiannya bukan kita tutup kilang arak. Penyelesaian adalah mentaliti manusia tu sendiri. Malaysia kena, saya tahu mesti ramai fikir, betul tak? Especially saya nak berkongsi lah. Ni pendapat saya sebagai seorang bukan Islam. Mungkin ramai orang Islam fikir, apa salah kita tutup je kilang arak?
Kat Malaysia ni kita semua ada alternatif. Pernah kau fikir tak? Terus terang aku cakap, kat Malaysia ni kita ada alternatif. Kalau benda tu dia ditutup, dia akan cari benda lain. Kau tak percaya, kau tengok je lah semua benda yang ada kat Malaysia ni. Memang betul, kita ada 3 benda yang orang tak suka, tapi masih Malaysia terima benda tu dan masih dijalankan secara legal, secara sah. Apa 3 benda tu? Judian, kedai nombor, betul tak? Ada kan? Kedai arak, kilang arak lagi kan? Rokok. Rokok haram juga. Yelah, teorinya apa yang memudaratkan kesihatanmu adalah haram. I'm a non-Muslim. Saya seorang bukan Muslim. Tapi saya ada pegangan prinsip saya sendiri. Saya tak ambil minuman keras, saya tak isap rokok, saya tak ambil vape, saya tak buat apa-apa. Paling teruk pun saya minum kopi je. Sebab ada orang cakap kopi Nescafe kopi tu kan ada kafein kan. Itu je lah kafein yang saya ambil. Macam mana orang macam saya pula? Disebabkan saya seorang India, istilah yang saya dapat, asal saya India je mesti kaki minum. Sebab tu orang macam saya ni, saya tak nak kedai minuman keras ada tau. Buruk kan, macam nila setitik rosak susu sebelanga tu kan. Masalahnya kat sini memang ramai juga orang bukan Islam sebenarnya ambil minuman keras. Tapi bukan semuanya yang bawa masalah kat orang awam. Ada yang minum secara moderate. Diorang minum kat rumah je, tak kacau siapa-siapa. Ada juga, kebanyakannya ada segelintir lah yang suka minum, lepas tu siap buat hal lagi kat luar. Itu memang saya pun anti. Menyusahkan, memburukkan nama kaum. Sebab tu orang India kat Malaysia ni dapat nama kaki gaduh. Nak terus terang aku cakap, kau ni K, you know right, K what stand for, right? KELING lah, apa lagi kan. Kau ni K mabuk dan K suka gaduh. Aku pun tergolong jugalah dalam K tu. Tapi masalahnya aku tak minum, rokok pun tak. So ni pendapat saya lah secara peribadi. Okay, saya tidak menolak langsung cadangan kerajaan supaya penjualan arak diteruskan. Sebab saya rasa kat Malaysia ni, kita tak boleh terus stop benda tu. Bukan saya tak suka, saya suka kalau benda tak ada. Saya dari keluarga, terutamanya ayah saya, seorang yang memang benar-benar anti alkohol, pengambilan alkohol. Okay, so saya daripada keluarga background macam tu. So saya tak kisah benda tu ada, benda tu tak ada, nothing. Tapi saya fikir macam daripada online yang menyusahkan kita je. Tapi kita tak boleh tolak terus benda ni. Kita kena buat secara peringkat. For now, the best thing we can do, ketatkan undang-undang. Kalau dah tahu benda tu, dia meninggal, memang orang tu meninggal sebab kes langgar daripada orang mabuk, 302, hukuman gantung ataupun hukuman penjara seumur hidup. Jangan bagi 10 tahun, 20 tahun, boleh tak? Bagi terus hukuman paling maksimum. Biar orang takut lepas ni, kalau dia mabuk, dia tak bawa kereta dia keluar lagi. Kalau dia mabuk, dia nak tidur kat jalan pun tak apa, tepi jalan pun tak apa. Jangan bawa kereta, jangan bawa kenderaan apa-apa. Jangan sampai cause any accident. Sebab orang macam korang, orang yang lain yang ambil minuman ke apa secara etika kat rumah semua tu pun terpaksa sekarang menanggung juga. Okay, so fikirlah pada sahabat-sahabat Muslim dan Musliman,
sahabat-sahabat saya semua, saya kebanyakannya majoriti semua orang Melayu, kawan. So mesti saya, kenapa saya nak kongsi cerita ni, perihal ni, sebab saya nak beritahu bukan semua orang bukan Islam atau Melayu sebenarnya yang mengambil minuman keras ni bawa yang buat angkara macam ni lah. Bukan semua, segelintir je, very few. Tapi sebab orang-orang yang buat ni semua dapat nama buruk macam tu, sampai memang kalau orang minum je memang macam tu. Kau fikir betul-betul lah, kaki minum je kot macam tu. Yang ambil dadah pun buat macam tu kan, sampai sembelih mak dia, sembelih nenek dia, yang ambil dadah, yang ambil ketum, yang apa-apa benda mabuk lah, semuanya sama, betul tak? Memang manusia akan buat macam tu. Asal kau mabuk, asal kau ketagih, asal kau dah addicted, kau dah bukan kau lagi, kau dah setan, memang kau perangai setan lah. Tak kisah ke arak lah, apalah. Kalau nak memang decide nak ban semua yang ada yang boleh menyusahkan orang, yang memudaratkan kesihatan, apa semua ban, satu kali ban. Boleh? Susah kan? Tak boleh kan? So duit berperingkat. Untuk sekarang, isu paling besar drunken drive. Betul? Ketatkan, bagi yang paling maksimum. Kalau dah bawa kereta, kau langgar orang sampai orang tu meninggal, aku bagi 2 option. Kalau saya buat judgement, 2 je. Either kau masuk penjara seumur hidup, jangan keluar lagi, ataupun kau bekerja, kau kena tanggung keluarga tu seumur hidup kau. Kau kerja, kau ambil gaji kau sepenuhnya kau bayar keluarga dia sampai kau mampus. Biar kau ambil tanggungjawab tu. Tu je. Setakat one time settlement semua tak guna. Kau kena ambil responsibility kat keluarga tu. Kau tanggung keluarga dia semua hidup kau. Jangan bagi lagi lawyer semua ni datang nak membela orang tu. Kononnya this is drunk, orang ni mabuk. So mengikut akta, orang yang mabuk ni tak membunuh secara niat. Kepala otak korang, tiada benda macam tu lah. Kalau kau dah mabuk, kau tahu kau boleh cause accident kat orang lain, kau dah tahu kan. Masa kau tak mabuk, kau mesti sedar, betul tak? Kalau aku minum, mesti aku tak sedar diri. Lepas tu kalau aku bawa kereta, mesti aku melanggar orang, betul tak? Jadi kalau kau mabuk, kau mesti bawa kereta, kau memang dah ada niat. Betul? So macam tu lah. Ketatkan undang-undang. Pihak berkuasa jangan bagi ruang langsung kat orang macam ni untuk keluar daripada kes ni. Boleh. Kalau kita boleh buat benda ni, memang terbaik. So okey lah, rasa macam sebab isu ni quite sometimes kan. Saya pun dah lama fikir sebenarnya nak cerita benda ni. Tapi kita tengoklah, apa-apa pun kita kadang-kadang boleh bagi cadangan je, betul tak? Kita boleh cadangkan benda tu. Nanti dah sampai pindahan akta nanti, nak bawa ke parlimen, Tan Sri, kita punya PM Tan Sri Muhyiddin Yassin, dia cakap nak bawa benda ni ke parlimen. So kita tengoklah macam mana. Kita tengok pindahan akta macam mana. Harap-harap yang paling berat lah, hukuman paling berat yang kau boleh bagi kat orang tu. Tak kisah, tak semestinya alkohol. Semua benda yang memabukkan kau dah ambil, and you cause accident sampai orang tu apa-apa, kecederaan, kecacatan seumur hidup, ataupun meninggal ke atau apa, kau bagi yang paling berat. Hukum apa yang paling berat kau bagi benda tu. Biar orang takut lepas ni nak buat D&D lagi, drunken drive lagi. Biar orang takut. Okay. So tu je lah. Tak tahu lah, kalau kau nampak macam aku macam terlampau beremosi kat sini, sorry lah, sebab saya dari pihak-pihak riders sekalian, pemandu membawa motosikal kan, pemandu motosikal juga ada concern kat sini. Kami pun ada keluarga, ada orang yang nak ditanggung kan semua. So saya harap saya dipanjang umur bersama dengan yang lain, dan kami tidak nyawa kami tidak hilang disebab orang macam ni. Okay, so sekian.
Good night semua. Selamat malam. Take care. Stay safe. And diharapkan anda semua terlindung daripada segala bencana ataupun musibah. Lagi-lagi kalau benda tu daripada kecuaian orang lain. Selamat malam semua. Bye.